Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi bersama-sama dengan Advisor Malaya pada macam biasa pada setiap hari Ahad. FB Live bersama Advisor Malaya. Alhamdulillah syukur kita dapat sekali lagi bersama-sama pada malam ini. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang mana menyertai siaran FB Live pada kali ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan kongsikan satu lagi topik yang menarik, iaitu 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey, topik yang menarik insyaAllah. Jadi sebelum kita pergi terus lebih detail mengenai topik kita yang akan kita bincangkan pada hari ini. So kita nak tanyalah apa khabar anda semua yang berada di AB Live, juga yang berada di bersama saya di Instagram Live. Apa khabar semua? Kalau sihat boleh dekat bawah di ruangan komen pagi insyaAllah. Okey. Sekali lagi, terima kasih bersama dengan AB Live hari ini bersama dengan Advisor Malaya untuk kita kupas sikit sebanyak satu topik lagi yang menarik pada hari ini, iaitu 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey, insyaAllah. Okey, so minta komen. Kalau kata baik, Alhamdulillah. Minta komen dekat komen bahagian bawah, kita komen baik ataupun pagi insyaAllah. Okey, baik. So menangkan pada bulan ini merupakan bulan Ogos. So insyaAllah kita akan sekali lagi menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-63, saya rasa kan 63. Okey, kita bersyukur kerana sekali lagi diberi peluang untuk menyambutnya, walaupun mungkin pada tahun ini kurang menariknya berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Okey, yang seperti yang mana kita faham dalam norma baru sekarang ini tiada sambutan seperti sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum-sebelum ini setiap tahun kita akan ada sambutan hari kemerdekaan, kita ada parakan parakan kemerdekaan, parakan badan uniform. Okey, tapi pada kali ini norma baru tiada. Tiada semua sambutan seperti tahun sebelum ini. Okey. Walau bagaimanapun kita tetap akan meraihkannya. Malaysia telah pun kita bersyukur atas usaha Perdana Menteri kita yang pertama, okey, dan barisan pemimpin politik pada masa itu. Kini kita akan meraih lagi sekali hari kemerdekaan tanah air Malaysia kita yang tercinta. Okey. So kalau kita imbas sekali lagi pada sambutan Hari Merdeka yang julung kali diadakan tu pada 31 Ogos 1997 yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ketika itu, laungan kalimah merdeka bergema sebanyak 7 kali bagi memperingati detik bersejarah tersebut. Jadi kenalah dengan kita punya tajuk topik pada hari ini, iaitu 7 laungan merdeka tu. So hari ini pun kita nak kongsikan 7 juga langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan kewangan ini insya-Allah. Okey, jadi teruskan bersama dengan Advisor Malaya. Okey, teruskan bersama dengan saya untuk mengetahui apa itu 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey. Itu dari sudut kemerdekaan negara Malaysia. Okey. Walau bagaimanapun kita masih lagi belum merdeka dengan ataupun bebas daripada wabak COVID-19 ni. Okey, kita bersedia maklum masih belum ada vaksin bagi untuk wabak ini. Okey. Oleh itu kita bersama-samalah kita jaga kita dengan sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan, antaranya sentiasa menggunakan pelitup mulut,
jika berada di kawasan-kawasan awam, menggunakan sanitizer dan mengamalkan jarak sosial. Okey. Harus ingat kita masih lagi belum bebas daripada COVID-19. Okey. Jadi kita kena juga dengan tajuk hari ini, iaitu kebebasan. Bila kita sebut pasal kebebasan ni, kita nak berbualkan hari ini juga kebebasan kewangan kita. Okey, kita akan berbicara tentang topik yang berkaitan dengan kebebasan juga. Okey, alright, insyaAllah. So boleh komen kat mana, daripada mana anda bersiaran, rakan-rakan yang ada di FB Live daripada mana, daripada Instagram anda daripada mana, boleh komen di bahagian bawah. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam topik kita sebentar lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang menyertai sesi live pada kali ini. Okey. Jadi kita akan teruskan. Sebelum tu seperti biasa, Advisor Melaya akan buka slide lah bagi memudahkan pelajaran kita pada kali ini. Jadi sebelum seperti biasa, kita bila nak dapat ilmu ini, kita better kita kongsikan, kita sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga ianya memberi manfaat juga kepada rakan-rakan yang lain. Jadi klik butang share kepada rakan-rakan anda, share kepada semua rakan-rakan anda, sama ada di FB ataupun di Instagram. InsyaAllah apa yang kita cuba kongsikan pada topik pada kali ini memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Okey, boleh klik butang share, klik. Okey, alright. So saya akan buka slide sekarang. Mari kita tengok slide. Okey, apabila bersama Advisor Melaya, topik kali ini 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey, alright. Okey, boleh komen kalau kata ada masalah dari segi visual ataupun audio, boleh komen. Okey, bersama kita di FB Live kita ada Ayur Rahim. Terima kasih Ayur Rahim kerana mintai langsung FB Live kita pada kali ini, insyaAllah. Okey, so sebelum Nizam atau Advisor Melaya mulakan pada topik pada kali ini, kita nak buka dengan teka-teki lah kali ini. Kita nak buka dengan teka-teki. Okey, apa benda yang Advisor Melaya suka, anda juga suka dan semua orang suka dengan mempunyai 3 suku kata perkataan yang kita paling suka, iaitu dengan 3 suku kata yang menjadi kegemaran semua orang, dan salah satu suku katanya adalah mak. Kita buka sesi kita pada malam ini dengan teka-teki sikitlah kan. Okey, so siapa boleh teka dengan betul, boleh tulis dekat bawah apa benda yang menjadi kegemaran kepada semua orang. Dan suku kata yang kita bagi tips suku kata yang paling hujung, iaitu mak. Apa benda. Okey. Alright. Habis tu boleh share lagi, tag kawan-kawan, share dengan kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Kita belum masuk topik lagi, kita baru nak main, nak bagi panas sikit. So boleh teka apa benda perkataan yang menjadi kegemaran semua orang yang punya 3 suku kata. Okey. So dan salah satu suku katanya mak. Okey, boleh cuba jawab di bahagian komen, insyaAllah. Okey. Alright. Okey. Tak apa, kita cuba buka salah satu lagi suku kata. Mungkin suku kata yang pertama iaitu per mak. Apa benda perkataan yang semua menjadi kegemaran semua orang. Perkataan suku kata pertama dia per, dan suku kata yang kedua adalah yang hujung adalah mak. Apa benda tu? Boleh type dekat bahagian komen. Okey. InsyaAllah. Alright. So ada yang betul? Ya, jawapannya adalah percuma.
Percuma adalah satu perkataan yang semua orang suka. Tak ada orang yang tak suka benda percuma. Semua suka benda yang percuma. Okay, so ini just teka-teki, tak ada kena-mengena dengan kita punya topik pada kali ini. Alright, baik, seperti biasa, Advisor Malaya akan buka dengan firman Allah SWT yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Okey, supaya kita kena faham kenapa kita, apa kaitan kita duduk di muka bumi Allah ini dengan pengurusan kewangan. Kenapa kita perlu tahu tentang pengurusan kewangan. Okey, daripada ayat ini kita manusia sebagai khalifah di bumi ini adalah sebagai pentadbir atau sebagai adalah tugas tanggungjawab kita sebagai manusia di bumi Allah ini untuk mentadbir dan mengurus kehidupan kita. Jadi bila sebut mentadbir dan mengurus, termasuklah dalam pengurusan kewangan. Jadi besar tanggungjawab kita tuan-tuan untuk menguruskan kewangan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. InsyaAllah. Okey. So kita akan mulakan 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey. InsyaAllah siapa kepada rakan-rakan yang tidak dapat live pada malam ini melalui FB Live Nizam Abu Bakar, boleh juga ke YouTube channel Nizam Abu Bakar untuk menyaksikan sekali lagi rakaman atau siaran ulangan lah kita kata di YouTube channel Nizam Abu Bakar, insyaAllah. Okey, so mari kita mulakan 7 langkah rahsia. Okey, bersedia semua? Dah share? Semua dah share? Alhamdulillah. Okey. Sambil kita kupas nanti tu, boleh share juga dan tag kawan-kawan anda serta komen dekat bahagian komen tu apa yang anda dapat, apa yang anda dah belajar. Okey. Okey. So kita pergi pada langkah yang pertama, iaitu perhati perbelanjaan anda. Okey. Jadi untuk bila kita bicarakan kebebasan kewangan, kemerdekaan kewangan ni, iaitu usaha untuk mencapai kebebasan kewangan dengan lebih kukuh. So salah satunya adalah perhati perbelanjaan kita. Maksud bila sebut perhati perbelanjaan kita ni, maknanya kita pasti tahu, kita pasti boleh menjelaskan ke mana duit kita pergi. Okey, bila kita dapat income, kita setiap bulan tu kita tahu ke mana duit kita pergi, ke mana wang kita pergi dan untuk apa ia dibelanjakan. Okey, itu dia yang dimaksudkan perhati perbelanjaan kita. Jadi zaman yang canggih ini kita banyak aplikasi telefon. Kalau dulu mungkin kita pakai buku nota. Okey, tapi zaman-zaman yang canggih semacam sekarang ni kita boleh guna aplikasi telefon yang ada untuk memastikan semua perbelanjaan kita, wang kita mana pergi, kita dapat mungkin tulislah, simpan. Okey. Jadi malulah kalau kita bila kita ditanya ataupun diminta dijelaskan ke mana, kita tidak dapat untuk menjelaskan ke mana wang kita pergi, untuk apa ia dibelanjakan. Itulah langkah yang pertama, rahsia yang pertama kita buka pada malam ini, okey, untuk memastikan kita punya kebebasan kewangan, insyaAllah. Okey, boleh? Boleh? InsyaAllah. Okey, kita pergi yang kedua pula. So yang pertama dah clear, kita perhati perbelanjaan kita. So yang kedua adalah kita kena jadi seorang yang bertanggungjawab. Okey, sebut tanggungjawab ni, semua kita ada tanggungjawab. Okey, semua kita ada tanggungjawab. Jadi sama ada kita punya tanggungjawab kepada ibu bapa kita, tanggungjawab kepada diri kita sendiri, okey, dan kita juga bertanggungjawab kepada wang kita sendiri, wang. Okey. Macam nombor 1 tadi, kita kena tahu ke mana wang kita pergi dan untuk apa dibelanjakan. Kedua juga, kita mesti rasa bertanggungjawab kepada wang kita sendiri. Okay, dengan sikap ini boleh menyebabkan orang lain mungkin akan melabelkan kita ni sebagai seorang yang cuai dan tidak bertanggungjawab lah. Sekiranya kita tidak tahu, sekiranya orang kata wang kita dalam akaun lesap ke atau tak tahu ke mana wang kita
kita mengalir. Jadi kita kena jadi seorang yang bertanggungjawab kepada wang kita sendiri. Okey, selain daripada tanggungjawab ibu bapa, diri sendiri dan keluarga, kita kena bertanggungjawab kepada wang kita sendiri. Itulah langkah yang kedua, iaitu jadi seorang yang bertanggungjawab. Okey, so kita dah kupas, kita dah buka dua rahsia, iaitu pertama kita perhati perancangan kita, dan kedua kita jadi seorang yang bertanggungjawab. Okey, boleh? Okey, so kita akan masuk yang ketiga. InsyaAllah malam ni kita laju sikit, tak ada masalah sebab kita nak kupas macam mana kita nak merdekakan kewangan kita. Okey, so ada 7 langkah. Kita dah buka 2 langkah, iaitu perhati perancangan kita dan jadi seorang yang bertanggungjawab. Jadi apa langkah yang ketiga? Kita tengok. Langkah yang ketiga adalah kita memastikan ataupun anda pastikan anda benar-benar memerlukan sesuatu sebelum mendapatkannya. So biasalah dalam pengurusan kewangan kita akan sentiasa sebut keperluan dan kehendak. Okey, kita kena pandai membezakan keperluan dan kehendak. Okey, boleh? Okey. Alright. So bila sebut pasal keperluan dan kehendak, kita ambil contoh. Contoh kita nak beli kereta. Okey, bila kita nak beli kereta, sama ada satu kereta itu ada keperluan ataupun kehendak. Okey, pada satu sudut mungkin kereta itu satu keperluan untuk kita pergi daripada satu lokasi ke satu lokasi. Sebagai contohnya kita nak pergi ke pejabat kita yang jauh, kita perlukan satu kenderaan. Okey, itu mungkin satu keperluan. Tapi adakah satu keperluan untuk kita memiliki satu kereta yang agak besar? Okey, agak besar, mungkin 7 sister, sedangkan kita masih bujang. Adakah satu keperluan? Kita kena lihat balik, kena pandai beza. Kereta tu mungkin satu keperluan, tapi untuk memiliki satu kereta yang besar mungkin bukan keperluan tapi dia dah masuk kehendak. Jadi kita kena pastikan kita benar-benar perlukan sesuatu sebelum mendapatkannya. Apa lagi contoh lain? Contoh lain macam produk-produk rambut. Okey, produk rambut kita bagi yang kecil-kecil lah, produk rambut macam gel, minyak rambut dan sebagainya yang untuk membuatkan kita nampak segak dan berjaya, kan? So kita cuma pastikan keperluan kita produk rambut, minyak rambut tu kan. Mungkin kita tak perlu produk rambut yang mahal sebagai contohnya. Contoh lain lagi, okey, beg tangan, mungkin beg tangan baru ataupun keinginan untuk menaik taraf tiket kelas pertama. Kita biasa naik kelas kapal terbang kelas biasa, tapi kita nak pula naik taraf tiket kita pada kelas pertama, mana kita kena keluar duit lebih mahal, bertambah. So seperti idea terbaik dalam hidup lah. Okay, walau bagaimanapun kita kena ambil masa sebenarnya bila kita buat keputusan sama keperluan atau kehendak tadi, kita perlu ambil masa, benar-benar fikirkan sekiranya kita bertindak untuk salah untuk kita bertindak, gagal untuk kita bezakan keperluan dan kehendak, mungkin akan mengakibatkan kesan kepada jangka panjang hayat kita, kesan pada jangka panjang kita nanti. Okey, so yang ketiga kita dah kupaskan, iaitu pastikan kita benar-benar perlukan satu sebelum mendapatkannya. Alhamdulillah 3 langkah telah kita buka pada malam ni. Okey, mari kita tengok siapa yang ada di dalam FB Live kita. Kita ada Wan Azwira. Apa khabar Wan Azwira, daripada mana? Boleh komen di bawah. Terima kasih kerana sertai FB Live bersama dengan Advisor Melaya pada malam ini. InsyaAllah kita sedang kupas 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan ataupun kebebasan kewangan. So 3 telah kita buka. Yang pertama, kita perhati pekerjaan kita. Yang kedua, jadi seorang yang bertanggungjawab kepada wang kita sendiri. Dan yang ketiga, pastikan kita benar-benar memerlukan sesuatu sebelum kita mendapatkannya. 3, so kita akan masuk yang keempat. So apa itu yang keempat? Boleh? Tengok yang keempat. Yang keempat ialah kita ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Okey. Apa maksudnya? Okey. Okey, maknanya sekarang ni melainkan kita ada saudara, contoh kita ada saudara atau rakan menjauh di sana di pelosok dunia yang bermurah hati mendemakan seguni wang ke dalam akaun bank kita.
Okay, jadi kita mungkin berani menjamin simpanan wang kita tiada, ada batas ni. Maknanya kita tahu kedudukan kewangan kita ni ada batas. So jangan kita membandingkan dengan orang lain yang mungkin nampak lebih mewah. Jadi kita kena ukur badan kita, ukur baju di badan sendiri, ukur kita punya kewangan sendiri. Okay, so jangan kita belanja lebih seperti orang-orang lain yang lebih mewah. Dia tengok orang ni pakai ni, kita nak pakai. Tengok orang ni beli ini, kita nak beli. Okay. Jadi bila kita kait dengan perkara nombor 3 tadi, rupanya bukan satu keperluan pun pada kita. Kan? Jadi rugilah macam tu. Alhamdulillah. Okay, Wan Azmira daripada Terengganu. Terima kasih sertai kita pada malam ni. Jadi perkara yang 4 tadi, ukur baju badan dia, ukur baju di badan sendiri. Okay. Kadang kita rasa hebat bila kita dapat sekali pada masa sekarang ni. Beli itu, beli ni, ikut pada orang-orang beli itu, kita beli itu, beli benda sama. Mungkin namun tindakan kita pada hari ini itu lambat laun ini mungkin akan menghantui kita pada suatu hari nanti. Jadi kena ukur baju di badan sendiri. Itulah 4 langkah yang keempat untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey. Jadi boleh kita teruskan kepada langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah sentiasa peka dengan keperluan kewangan semua tanggungan secara menyeluruh. Kita semua ada tanggungan. Sama ada pasangan kita, sama ada anak-anak kita, ibu bapa kita, okay, ataupun binatang kesayangan kita, mana-mana yang ada mungkin ada bela kucing. Okay, kita kena tahu keperluan kewangan semua tanggungan kita. Okay. Jadi baru kita tahu cara kita belanja sebenarnya cara kita belanja tu sebenarnya memberi kesan kepada orang lain. Okay. Alright. So pada dasarnya memanglah perniagaan kita ni tidak menjejaskan negara. Okay. Tak adalah kita belanja tu menjejaskan negara. Tapi dia tidak maksud keperluan insan-insan yang di bawah tanggungan itu tidak penting pada kita. Penting. Jadi kita kena ambil kira. Sentiasa peka dengan keperluan kewangan semua tanggungan kita. Ada anak-anak, pasangan, ibu bapa ataupun lain-lain lah. Di bawah yang mana dikategorikan sebagai tanggungan. Itu adalah langkah yang kelima. Okey, peka dengan keperluan kewangan kita. Boleh? Okey. Alhamdulillah kita dah sampai ke langkah yang kelima. So kita akan teruskan dengan langkah yang keenam. Apa itu langkah yang keenam? Langkah keenam adalah jangan guna wang bukan milik kita. Okey, bila kita baca kenyataan tu jelas. Bukan duit kita jangan guna. Tapi kalau kita sebut mungkin ramai yang terkejut. Sebenarnya ramai yang tak menyedari, ramai yang terjerat dalam hutang yang disebabkan oleh pembelanjaan kad kredit tanpa kawalan. Inilah wang yang bukan milik kita tadi. Okey. Dan kita sebenarnya janganlah kita jadikan tabiat berhutang sebagai kebiasaan. Okey. Kerana hakikatnya bila kita perlu membayar semula hutang tersebut. Okey, sama ada dalam bentuk wang ataupun hubungan kita dengan si pinjam menjadi renggang. Kadang-kadang itulah ini yang masalah. Kadang-kadang kita memberi pinjam wang kepada seseorang itu, kita pula yang macam nak kena minta-minta kan. Sedangkan dia yang berhutang. Kan? Sepatutnya mana orang yang berhutang tu dia kena tahu dia meminjam dan dia perlu membayar semula hutang tersebut. Okey. Jadi langkah yang keenam, jangan gunakan wang milik kita, termasuklah pembelanjaan kad kredit. Okey, jangan kita guna. Okey, jangan kita biasakan berhutang. Okey, so itu adalah langkah yang keenam untuk kita mencapai kemerdekaan atau kebebasan dalam kewangan. Okey, alright. Boleh yang itu? So bersama kita di Instagram Live ada Putra Imam. Apa khabar tuan? Terima kasih kerana sertai kita FB Live bersama dengan Advisor Melaya pada malam ni. Alhamdulillah. Okay, kita sedang kongsikan 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan ataupun kebebasan kewangan. Okay.
InsyaAllah nanti boleh tengok semula rakaman ini di Instagram ataupun di FB Live Nizam Abu Bakar ataupun YouTube channel Nizam Abu Bakar. Okey, di situ kita dah upload lah mana-mana video live kita, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Okey, baik. So kita akan teruskan, iaitu langkah yang terakhir, iaitu langkah yang ke-7 untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Dan itu adalah sentiasa mempunyai hati nurani yang ikhlas. Apa kena-mengena pula ni dengan hati nurani sebagai ni kan. Okey. Okey. Kita boleh tanya sebenarnya diri kita. Kita boleh tanya diri kita, adakah kita akan hadapi masalah sekiranya orang lain tahu pendapatan atau cara kita berbelanja. Tanya pada diri sendiri. Ni kalau orang tahu ni, kan, kalau orang tahu cara aku berbelanja ni, kan, ada hadapi masalah tak? Tapi jadi jika jawapan ni ya, maka kita perlu luangkan masa untuk merisik hati nurani kita. Sentiasa bertanya. Kalau ada masalah, kita kena perlu betulkanlah cara kita berbelanja. So kita tengok balik nombor 1 tadi, iaitu kita kena perhatikan balik belanjaan kita. Duit keluar masuk kita, ke mana arah pembelanjaan kita. Okey, so itulah 7 langkah rahsia untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey, boleh? Ada 7 ni. So yang pertama kita ulang balik, kita recap balik. So yang pertama kita ada perhati pembelanjaan kita. So kita dah macam saya cakap tadi, kita tahu duit keluar masuk kita, ke mana wang kita pergi, dan apa yang kita belanjakan. So yang kedua, kita jadi seorang yang bertanggungjawab. Selain pada kita bertanggungjawab kepada ibu bapa, kepada keluarga, so kita kena bertanggungjawab juga kepada duit kita sendiri. So relate juga dengan nombor 1. So bila kita bertanggungjawab, kita tahu ke mana arah duit kita pergi. Okey, so yang kedua. Dan yang ketiga, kita kena pastikan benar-benar memerlukan sesuatu sebelum mendapatkannya. So ini perjalanan antara keperluan dan kehendak. So kita kena tahu mana perlu saja kita akan dapatkan. Okey, dan yang keempat adalah ukur baju di badan sendiri. Okey, ukur baju di badan sendiri, kita jangan membanding-bandingkan dengan orang lain sehingga kan kita belanja lebih daripada kita punya kemampuan. Kita kena ukur pada badan sendiri. Okey. Yang kelima, sentiasa peka dengan keperluan kewangan. Kita punya tanggungan lah secara menyeluruh. Kita ada tanggungan ibu bapa, kita ada pasangan kita ada anak-anak kita. Okay, so kita kena peka dengan seluruh. So bila kita belanja tu, kita kena faham kita ada lagi tanggungan-tanggungan lain. Okay, so kena peka. Okay, dan yang keenam, jangan guna wang bukan milik kita. Okay, jangan berhutang. Jangan biasakan diri dengan berhutang dengan kredit kad. Kita minta elakkan lah, jauhkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sentiasa mempunyai hati nurani yang ikhlas. Tanya pada diri sendiri, adakah aku ada mempunyai masalah dengan kewangan kita sekiranya orang lain tahu pendapatan atau cara kita belanja. Okey, so itulah 7 langkah yang advisor Melayan nak kongsikan pada malam ni. Okey, so kita ada di FB Live, kita ada Encik Syarul Asmadi dan kita ada Jeruk Kelubi. Okey, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama dengan bersiaran FB Live bersama dengan advisor Malaya pada malam ni. Alhamdulillah. So, kita dah kongsikan 7 langkah untuk mencapai kemerdekaan kewangan. Okey. So yang mana yang join dalam Instagram Live boleh tengok dekat FB Live di dalam FB page Nizam Abu Bakar. Kita ada share, sebenarnya kita ada slide. Okey, tapi kita kalian tunjuk dekat Instagram. Ataupun boleh tengok juga siaran ulangan di dalam YouTube channel Nizam Abu Bakar. Okay, kita upload semua kita punya video-video live di situ, so boleh kawan-kawan semua boleh tengok dekat situ. Okay, alright. So selesai 7 itu. Jadi akhir kata sebelum kita tutup ni, kita nak tanyalah. Okay, advisor Melayan nak tanya, boleh belajar sesuatu tak hari ni? Okay, kalau belajar sesuatu boleh share ke kawan-kawan. Ataupun komen dekat bawah tu apa yang anda dah belajar. Okey, apa yang anda dah belajar.
Jadi untuk mengakhiri kita punya sesi pada malam ini, Advisor Malaya nak tutup dengan kata-kata bijak. Kata-kata bijak. So biasa sesi bersama dengan Advisor Malaya, kita akan tutup dengan satu quote kata-kata yang boleh memberi motivasi kepada kita. Okey, apa yang Advisor Malaya nak kongsikan pada malam ini, iaitu kata-kata bijak mengatakan mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Okey, insya-Allah kita jangan mengeluh. Sebab bila kita mengeluh, kita akan rasa tertekan. Okey, tapi bersyukurlah supaya kita akan senantiasa membawa kepada jalan yang memudahkan. So jangan nak cari jalan yang mudah, sentiasalah bersyukur, insya-Allah. Okey, itu kata-kata bijak pada malam ini. Ini kata kebebasan kewangan yang sebenar bukannya sekadar kita cukup duit, bukan sekadar kita memiliki wang yang cukup, tetapi juga ketenangan hati dan ketenangan minda kita bijak bila kita nak belanjakan wang. Okey, seringkali kehidupan yang sederhana, biasa-biasa tapi damai, bahagia dan tulus jauh lebih baik daripada lakonan atau pembohongan nampak mewah dan penyelewengan cuma untuk memastikan hidup nampak mewah. Okey, so untuk kita dapat ketenangan hati dan minda, kita kena bijak belanjakan wang kita. Okey, bukan sekadar ada wang cukup, tapi bijak untuk belanjakan wang, insya-Allah. Baik, alhamdulillah selesai untuk sesi kita pada hari ini. Advisor Malaya mendoakan anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan oleh Allah SWT. InsyaAllah jumpa lagi kita pada minggu yang akan datang, insyaAllah, bersama Happy Life bersama dengan Advisor Malaya, insyaAllah. So jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih.